Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Iqbal Munzir bin Zulkifli, semester 5 daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah. Okey, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang keempat, iaitu bahaskan konsep imperialisme dan kolonialisme yang telah dikemukakan oleh para sarjana sejarah. Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan pengenalan tentang apa itu imperialisme, dan selepas itu barulah saya akan masukkan terus kepada tajuk, iaitu apa itu konsep imperialisme yang telah dikemukakan oleh beberapa orang para sarjana sejarah. Okey, pengenalan kepada imperialisme ini, yang pertama ialah imperialisme ini adalah satu perkataan yang berasal daripada Perancis, iaitu imperialiste, di mana perkataan ini telah digunakan sejak tahun 1830-an, dan tujuan perkataan ini juga adalah untuk menunjukkan satu lagi keunggulan ataupun keagungan sebuah empire Napoleon. Okey, imperialisme ini juga daripada beberapa orang tokoh, antaranya ialah George Snyder dan Pericardis, yang telah menerangkan ataupun memberikan istilah bahawa apa itu imperialisme, iaitu mereka berdua telah memberikan istilah yang sama, iaitu imperialisme ini adalah satu perkembangan kuasa ataupun kawalan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, tidak kiralah daripada aspek politik dan juga aspek ekonomi, yang bertujuan untuk tujuan mengawal sesuatu kerajaan. Satu kerajaan. Okey, dan yang kedua ialah yang telah dikemukakan oleh Wan Abdul Rahman Latif, bahawa tentang apa itu imperialisme. Okey, beliau memberi definisi bahawa imperialisme inilah adalah satu fahaman atau kecenderungan dan kegiatan sebuah masyarakat untuk meluaskan kuasa mereka terhadap sebuah masyarakat atau negara lain bagi menunjukkan kekuatan bangsanya sendiri. Okey, manakala yang terakhir ialah daripada Richard Cobner. Richard Cobner telah mendefinisikan bahawa imperialisme ini adalah satu sistem ekonomi yang memberikan manfaat kepada orang awam serta kedudukan bagi politik sesebuah negara yang mereka masuk. Maksudnya penjajahan barat ni dia masuk ke dalam sesebuah negara yang mereka nak. Jadi itulah yang telah pengenalan. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang konsep imperialisme yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana sejarah. Seterusnya ialah imperialisme sebagai konsep. Seorang penulis daripada Jepun yang juga daripada Universiti Kyoto yang bernama Hitoshi Shizuta, di mana beliau telah menulis satu artikel tentang imperialisme. Tentang imperialisme, iaitu artikel beliau yang bertajuk Imperialisme as Concept. Di dalam artikel tersebut, beliau telah menulis berdasarkan beberapa sumber yang diperoleh tentang apa itu imperialisme yang telah dibahaskan oleh beberapa orang para sarjana ataupun tokoh ataupun ahli ekonomi. Antaranya yang dalam artikel yang telah ditulis itu, yang pertama ialah Vladimir Lenin, yang kedua ialah Karl Kautsky. Yang pertama ialah Vladimir Lenin, di mana beliau telah memberi maksud, telah mendefinisikan apa itu konsep imperialisme,
Okey, di mana beliau telah menyatakan bahawa imperialisme ini adalah satu tahap yang tertinggi ataupun satu langkah yang paling tinggi menuju ke arah kapitalisme ataupun kapitalisme. Okey, di mana Lenin ini telah menulis satu sumber yang bertajuk imperialisme itu sebagai tahap kapitalisme. Okey, Lenin ini telah memberikan maksud yang secara umum tentang apa itu kapitalisme. Okey, bagi Lenin, imperialisme ini adalah satu ciri-ciri yang orang kata umum kepada kapitalisme, ataupun kapitalisme. Bagi beliau adalah imperialisme ini dapat bebas daripada satu kuasa monopoli terhadap sebuah kawasan, di mana bagi beliau monopoli ini adalah menghalang daripada persaingan daripada pelbagai pihak, terutamanya daripada dalam kegiatan ekonomi. Beliau juga untuk mengatakan bahawa imperialisme ni juga adalah satu, pada awalnya ialah satu tahap monopoli. Bagi beliau lah, satu tahap monopoli yang menuju ke arah kapitalisme. Namun istilah tersebut adalah dianggap kurang sesuai. Seterusnya ialah bagi Lenin, ia juga imperialisme ini juga telah melibatkan dari sesebuah negara. Negara. Bagi beliau imperialisme ini juga telah mengamalkan satu sistem kapitalisme yang menyeluruh. Dan juga mempunyai kuasa yang kuat untuk menguasai sesebuah negara. Seterusnya, bagi Lenin juga ekonomi dalam imperialisme ini juga turut dikaitkan dengan kapitalisme. Lenin telah telah melihat bahawa imperialisme ini jelas dapat dilihat. Imperialisme ini dapat jelas dilihat, antaranya ialah dalam kegiatan ekonomi. Kerana beliau percaya imperialisme ini adalah sudah pasti akan menguasai segala aktiviti yang telah dijalankan oleh sesebuah negara ataupun tempat tersebut. Tidak kiralah sama ada aktiviti itu melibatkan ekspor ataupun import. Seterusnya juga ialah Lenin ini juga telah memberikan konsep imperialisme ini secara umum tanpa memberatkan ataupun mengkhususkan sama ada imperialisme ini adalah kapitalisme ataupun imperialisme dan kapitalisme adalah satu benda yang berlainan. Seterusnya ialah tokoh yang kedua, iaitu Karl Kautsky. Karl Kautsky ni adalah merupakan seorang tokoh falsafah yang kelahiran daripada negara Austria. Dalam buku beliau juga yang bertajuk iaitu Imperialism as the Last Stage, Imperialism as the Last Stage, yang telah dikarangkan oleh J. Grono, di mana Karl Kautsky ni telah Lenin telah memberikan imperialisme ini berkaitan dengan politik. Manakala Karl Kautsky ini juga telah memberikan maksud imperialisme tetapi tidak sama dengan Vladimir Lenin. Karl Kautsky ini telah
memberikan maksud, iaitu imperialisme ini adalah satu agenda politik. Satu agenda politik dan juga kaedah, dan juga merupakan satu kaedah sesebuah negara. Beliau juga turut menyatakan bahawa imperialisme juga satu perkara yang menyumbang kepada keganasan ataupun ganas. Konsep imperialisme yang telah dikemukakan oleh Kautsky ini juga seakan-akan sama, kerana mereka berdua ni juga turut memberikan bahawa kapitalisme ini juga berkaitan dengan imperialisme. Kerana ia telah melibatkan kuasa monopoli. Kuasa monopoli. Kalau imperialisme daripada sudut politik yang telah diterangkan, yang telah dibahaskan oleh Kautsky, sudah kita tahu, sesebuah pihak ataupun pihak barat, pihak luar datang ke sebuah negara itu telah menguasai, untuk menguasai sebuah negara itu secara menyeluruh. Itu daripada konsep politik yang telah dibahaskan oleh Kautsky. Manakala daripada Vladimir Lenin, ia adalah satu daripada konsep ekonomi. Beliau nampak pada ekonomi, dan beliau yakin juga, beliau nampak dan yakin bahawa imperialisme dan ekonomi ini berkaitan, kerana adanya imperialisme daripada ekonomi, sesebuah penjajahan barat lagi, kuasa barat menguasai segala juga ekonomi. Itulah maksudnya, ia telah berkaitan, ada kaitan, tetapi tidak sama antara dua ni. Itu juga seperti yang saya tahu, sebagai contoh yang kita dapat lihat, imperialisme iaitu daripada negara barat, penjajahan barat datang ke tanah Melayu untuk menguasai ekonomi tanah Melayu dan juga untuk memerintah tanah Melayu, bagi mengaut hasil yang ada dalam tanah Melayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Dr. Syahul. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi dan konsep kolonialisme menurut sarjana sejarah. Yang pertama, kolonialisme. Kolonialisme merupakan eksploitasi ekonomi dan budaya yang dilakukan oleh wakil-wakil negara yang menjajah seperti pentadbir, golongan pedagang, tentera dan juga guru. Yang ini menurut Cheh Bu Keng. Seterusnya, menurut sarjana barat pula, kolonialisme merupakan satu bentuk penindasan, penghinaan atau eksploitasi ke atas orang-orang peribumi, iaitu daripada Nadel dan Curtis. Seterusnya, Philhouse pula menyatakan bahawa kolonialisme ialah keadaan penguasaan politik, ekonomi dan intelektual terhadap negara yang dikuasai. Michel Adas pula menyatakan bahawa kolonialisme sebagai proses pertapakan dan perkembangan penguasaan yang memberikan kesan terhadap masyarakat dan budaya tempatan. Dapat disimpulkan daripada konsep-konsep ini bahawa kolonialisme merupakan penjajahan kuasa asing ke atas negara luar dalam menguasai ekonomi yang terdapat di negara tersebut. Pernyataan ini dapat disokong oleh Aimé Césaire yang mengatakan bahawa kolonisasi bukanlah untuk tujuan penyebaran agama, bukan juga untuk falsafah, bukanlah juga untuk menghapuskan kenaifan atau penindasan, bukanlah juga untuk menegakkan undang-undang yang adil, hanyalah untuk tujuan kekayaan atau ekonomi. Seterusnya kita akan pergi kepada ciri kolonialisme. Terdapat 3 ciri kolonialisme. Yang pertama, kolonialisme ni apabila berlakunya penjajahan ke atas sesuatu negara atau kawasan, negara induk akan memindahkan sebahagian penduduknya ke negara koloni secara tetap.
Dia akan meninggal tu secara tetap. Berbanding dengan imperialisme, perpindahan negara secara tetap jarang berlaku. Okey. Sebagai yang seterusnya, pemerintahannya tidak sama dengan pemerintahan yang dijalankan oleh negara penjajah. Saya ambil contoh British yang tidak menjalankan pemerintahan yang sama apabila tidak memberikan peluang kepada rakyat, peluang kepada penduduk peribumi untuk terlibat dalam ekonomi maupun politik. Okey, yang ciri yang ketiga, koloni ni hanya berfungsi untuk kepentingan negara induk sahaja, iaitu sebagai pengeluar sumber bahan mentah yang digunakan oleh negara induk untuk kegiatan ekonominya. Saya ambil sekali lagi, iaitu contoh tanah Melayu. Apabila tanah Melayu ni berfungsi sebagai pengeluar bahan mentah sahaja, seperti getah dan biji timah yang digunakan oleh British dalam kegiatan industrinya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jenis hubungan negara induk dan koloni. Terdapat 3 jenis hubungan antara negara induk dan koloni. Yang pertama, penghapusan. Yang kedua, asimilasi. Dan yang ketiga, keseimbangan relatif. Okey, yang pertama, penghapusan. Penghapusan bermaksud negara yang menjajah akan menghapus atau memerangi penduduk sesebuah kawasan yang hendak dijajah. Sebagai contoh, pendudukan Eropah ke atas Tasmania dan sebahagian kepulauan Caribbean. Yang kedua pula, asimilasi. Asimilasi bermaksud penyerapan atau pencampuran budaya yang berlaku antara negara induk dan koloni. Sebagai contoh, Amerika Latin, Filipina, Asia Barat dan Asia Tenggara. Hubungan ini berlaku apabila negara induk iaitu bertindak sebagai penderma budaya, mendermakan atau mempengaruhi budaya koloni, iaitu koloni ini bertindak sebagai penerima budaya dengan budaya mereka menyebabkan budaya baru mula terbentuk di negara koloni. Okey, yang terakhir ialah keseimbangan relatif. Hubungan ini tidak melibatkan penghapusan kaum dan asimilasi budaya. Sebaliknya, pendatang dari negara induk akan hidup bersama dengan penduduk koloni secara beransingan. Tidak berlaku interaksi lah antara negara induk dengan penduduk negara induk dengan penduduk negara koloni. Okay, sebagai contoh, kita ambil Algeria, Rhodesia dan Afrika Selatan. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri Asia Tenggara yang menarik minat Eropah untuk menguasainya. Okay, yang pertama ialah strategi, yang kedua ialah kaya dengan hasil bumi. Kawasan Asia Tenggara ini terletak antara barat dengan timur, iaitu antara Eropah dengan China. Walaupun jaraknya jauh, tapi untuk pergi ke China, Eropah terpaksa melalui Asia Tenggara. Okey, barat memerlukan barangan daripada China seperti sutera, teh dan porselin, iaitu tembikar lah. Barangan ini mendapat permintaan tinggi di Eropah. Oleh itu, bagi memastikan barangan ini dapat dihantar secara berterusan ke Eropah, jadi penguasaan Asia Tenggara ini merupakan salah satu cara yang penting lah. Okay, sebagai contoh saya ambil iaitu Selat Melaka. Selat Melaka ini menjadi tempat perdagangan, tempat tumpuan perdagangan, kerana di sini merupakan jalan perdagangan antara barat dengan timur. Jadi apabila pedagang dari timur membawa barangan ke barat, dia akan singgah ke Selat Melaka ini. Hal ini juga sama apabila pedagang dari barat dia akan untuk ke timur, dia akan singgah juga ke Selat Melaka ini. Jadi Selat Melaka ini menjadi tumpuan para pedagang lah. Jadi penguasaan Selat Melaka ni merupakan sesuatu yang disebabkan oleh kestrategikannya. Okay, seterusnya disebabkan oleh kaya dengan hasil bumi.
Asia Tenggara ini kaya dengan hasil bumi seperti rempah ratus, biji timah, emas, perak dan sebagainya. Rempah ratus penting untuk dalam masakan. Okey, seterusnya kalau biji timah ni digunakan dalam industri pengetenan makanan apabila revolusi perindustrian giat berlaku. Okey. Selain itu juga, pada abad 19 juga, tanaman baru diperkenalkan iaitu getah. Getah ditanam secara giat di tanah Melayu dan di kawasan Nusantara yang lain untuk memastikan bekalan di Eropah, untuk memenuhi bekalan di Eropah. Okey. Antara kawasan yang terawal diduduki oleh kuasa barat ialah Melaka, iaitu pada 1511 oleh Portugis. Okay. Portugis telah berjaya menawan Selat Melaka dan menjadi laluan perdagangan antara China dan Barat. Indonesia pula atau Kepulauan Jawa pula dikuasai oleh Syarikat India Timur Belanda pada akhir abad 16. Okay. Walau bagaimanapun, kolonialisme di Asia Tenggara tidak berjalan dengan rancak sehinggalah berlakunya revolusi perindustrian pada abad ke-19 menyebabkan persaingan kuasa barat untuk menguasai tanah di Asia Tenggara untuk bekalan bahan mentah lah. Sebagai contoh, British di tanah Melayu dan Burma, Spanyol di Filipina, selepas itu Amerika pula ambil pada akhir abad 19 dan Perancis di Indochina. Okey, setakat itulah sahaja pembentangan saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sahul dan rakan-rakan. Sebelum saya memulakan perbentangan saya pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mazwan Afendi bin Mazlan daripada ISMP Multimedia. Okey, baiklah. Hari ini saya akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan saya berkenaan dengan kolonialisme. Saya akan membentangkan berkenaan dengan kesan-kesan kolonialisme. Okey, terlebih dahulu saya akan memberikan maksud berkenaan dengan kolonialisme ini. Okey, kolonialisme ini membawa maksud penguasaan bagi sesebuah bangsa ke atas bangsa lain sama ada melalui politik, ekonomi maupun sosial. Kesan bagi kolonialisme ini, dia terbahagi kepada dua, iaitu kesan yang positif dan kesan yang negatif. Bagi kesan yang negatif, dia mempunyai beberapa pecahan kecil, iaitu yang pertama, kesan negatif bagi kolonialisme ini adalah raja kehilangan kuasa, pembesar kehilangan pengaruh, masyarakat tempatan di pinggir khasnya dalam struktur ekonomi, masalah sosial dan pendidikan berunsurkan penjajah. Okey, itu adalah berkenaan dengan kesan-kesan negatif kolonialisme. Selain daripada kesan-kesan negatif kolonialisme ini, terdapat juga kesan yang positif di mana kemajuan dalam proses pembandaran, ekonomi di tanah Melayu pada masa kolonialisme ini berkembang, pengenalan undang-undang tanah, kemudahan infrastruktur serta pendidikan. Itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan kesan positif dan kesan negatif. Okey, saya akan menerangkan berkenaan dengan kesan negatif terlebih dahulu. Kesan negatif bagi kolonialisme ini yang pertamanya adalah masyarakat tempatan terpinggir, terutamanya dalam segi ekonomi. Okey, baik. Sebelum kedatangan British, orang Melayu merupakan pemilik dan penguasa bagi lombong biji timah. Disebabkan kekurangan teknologi dan buruh, maka aspek tersebut telah dibawa masuk dari luar. Maknanya imigran daripada negara China dan India telah dibawa masuk untuk menjalankan kegiatan pelombongan biji timah. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan dasar pengutamaan kepada golongan asing seolah-olah prejudis Inggeris yang mana mengatakan bahawa orang Melayu ini tidak sesuai dalam industri perlombongan. Kesan ini telah menyebabkan orang Melayu dikatakan merempat di negeri sendiri
kerana kesukaran dalam mendapatkan tempat khasnya dalam bidang ekonomi. Okey, disebabkan itulah kesan kolonialisme ini menyebabkan masyarakat tempatan di tanah Melayu terpinggir, khasnya dari segi ekonomi. Yang seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kesan negatif yang lain meliputi masalah sosial. Kolonial British telah membawa budaya barat ke dalam alam Melayu pada masa itu. Okey, disebabkan pembawaan budaya barat ke alam Melayu ini, maka telah wujud pergaulan bebas, pengaruh pakaian barat dan lain-lain dikatakan telah menjatuhkan moral masyarakat Melayu. Okey, masalah sosial ini meliputi kawasan bandar dianggap sebagai tempat maksiat yang membawa kemusnahan moral orang Melayu. Kesan negatif yang lain pula adalah pendidikan yang mana berunsurkan barat. Pendidikan yang berunsurkan barat ini, dia telah wujud sekolah vernacular bagi masyarakat Melayu, Cina dan India. Selain itu juga, pendidikan yang berunsurkan barat ini telah mewujudkan pelbagai aliran persekolahan untuk memecahkan perpaduan antara kaum. Wujud juga sekolah aliran Inggeris seperti Penang Free School, Methodist dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah raja kehilangan kuasa dan pembesar kehilangan pengaruh. Bagi kesan negatif kolonialisme ini berkenaan dengan raja kehilangan kuasa. Semasa pemerintahan kolonial, Raja Melayu telah dipaksa untuk mengikut nasihat para pegawai British. Okey, kecuali berkenaan dengan hal keagamaan dan adat istiadat Melayu sahaja. Tindakan ini tanpa disedari telah menghakis kedudukan istimewa orang Melayu sedikit demi sedikit. Okey, baik. Seterusnya, pengenalan berkenaan dengan Malayan Union yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1946 dikatakan telah menggugat keistimewaan dan hak orang-orang dan Raja Melayu kepada perkara-perkara yang kecil sahaja. Maksudnya, pembesar Melayu serta Raja-Raja Melayu ini, dia hanya terhad pembahagian tugasnya kepada perkara-perkara yang kecil sahaja, yang mana melibatkan adat istiadat sahaja. Seterusnya, pembesar kehilangan pengaruh. Sebelum kedatangan Barat ini, pembesar Melayu berkuasa dalam hal-hal berkenaan dengan pengutipan cukai dan kawalan hasil negeri. Sebagai contohnya, pengenalan pelbagai dasar kolonial British, terutamanya di negeri Pahang, dikatakan telah mencabar dan menggugat kekuasaan tradisional yang mana dipegang oleh Sultan dan pembesar. Okey, kerajaan British juga memperkenalkan undang-undang tanah yang mana dikatakan telah menyekat kebebasan orang Melayu. Selain daripada kesan-kesan negatif berkenaan dengan kolonialisme, terdapat juga kesan-kesan yang positif disebabkan oleh kolonialisme ini. Yang pertamanya adalah pendidikan. Pendidikan orang Melayu dikatakan diberikan secara percuma pada peringkat rendah. Selain itu, bagi peringkat menengah, Maktab Melayu Kuala Kangsar telah ditubuhkan oleh kerajaan British menjelang tahun 1905. Kerajaan Inggeris juga telah memperuntukkan murid Melayu untuk melanjutkan pendidikan secara percuma. Okey, selain daripada pendidikan ini, dapat kita simpulkan bahawa terdapat juga kesan yang positif disebabkan oleh kolonialisme. Selain itu, kesan positif yang lainnya pula adalah berkenaan dengan proses pembandaran. Yang pertamanya, perkembangan perusahaan getah dan nenas dikatakan telah menyebabkan munculnya bandar baru seperti Seremban, Kajang, Kuala Kangsar, Labis dan Pontian. Okey, baik. Bagi sektor pelombongan pula, hal ini telah menyebabkan muncul juga bandar baru disebabkan oleh pelombongan seperti Taiping, Ipoh, KL dan Seremban. Okey, baik. Proses pembandaran ini dikatakan berfungsi sebagai pusat pentadbiran dan pusat perniagaan. Kesan positif yang lain pula yang disebabkan oleh kolonialisme ini adalah berkenaan dengan undang-undang tanah dan kemudahan infrastruktur. Bagi undang-undang tanah pula, undang-undang tanah ini dikatakan telah diperkenalkan untuk memberikan keuntungan kepada orang Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui Akta Tanah Simpanan Melayu ataupun
TSM, Tanah Simpanan Melayu, diperkenalkan oleh kerajaan British bagi tujuan untuk mengelakkan orang Melayu daripada tanah mereka jatuh ke tangan orang asing. Berkenaan dengan undang-undang tanah ini juga, enakmen Melayu pada tahun 1913 telah dirangka oleh kerajaan Inggeris, yang mana majoritinya rata-rata berpihak kepada orang Melayu. Kemudiannya, saya akan memberi penerangan berkenaan dengan infrastruktur, yang mana satu daripada kesan positif bagi kolonialisme ini. Okey, baik. Yang pertama, bagi kemudahan infrastruktur ini, berkembangnya kemudahan infrastruktur secara pesat menjelang pada zaman pertapakan British. Yang kedua, kemudahan infrastruktur ini dikatakan memberikan kepentingan kepada masyarakat tempatan dan kepentingan ekonomi. Okey, baik. Menjelang tahun 1885, sistem pengangkutan kereta api dikatakan telah dibina menghubungkan kawasan pengeluaran biji timah ataupun hasil bumi yang lain ke pelabuhan. Okey, baik. Kesan yang terakhir berkenaan dengan kolonialisme ini adalah berkenaan dengan ekonomi yang dikatakan berkembang dengan pesat lah. Yang pertamanya, perkembangan ekonomi dikatakan begitu pesat di tanah Melayu berikutan revolusi industri yang berlaku dan berkembang di Eropah. Kegiatan perlombongan getah, emas dan arang batu dikatakan banyak dikeluarkan dan dieksport kepada negara Eropah. Menjelang tahun 1885 ataupun 1885, dianggarkan sebanyak 1,000 aun telah dikeluarkan daripada tanah Melayu dan termasuk juga Sabah dan Sarawak, dikeluarkan dari segi perlombongan emas. Okey, baik. Dari segi perlombongan emas ini telah dieksport kepada negara Eropah bagi tujuan perindustrian dan pengeksploitasian. Okey, baik. Berdasarkan kepada kesan negatif dan positif bagi aspek kolonialisme ini di tanah Melayu, dapat saya simpulkan bahawa meskipun terdapat kesan yang negatif berkenaan dengan kesan kolonialisme ini, akan tetapi terdapat juga rata-rata serba sedikit berkenaan dengan kesan positif kolonialisme ini. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Every time I close my eyes